Kita selalu mendengar hadis-hadis yang diulaskan oleh para asatidzah tentang kelebihan orang melakukan korban. Tetapi semua perkara itu tidak berlaku kepada orang yang korbannya tidak diterima. Justru apakah indikator kalau kita nak tahu bahawa korban kita diterima oleh Allah? Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikanlah kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Pucang Alam, seterusnya para jemaah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadiran ilahi, sekali lagi saya dapat menyampaikan syarahan di Masjid Bandar Pucang Alam ini. Kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini kira-kira 2543 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 3 Julai tahun 2015. Maknanya sudah 6 tahun 11 bulan 16 hari. Dan saya yakin tuan-tuan pun tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Masa itu kita membicarakan tentang nuzul Al-Quran. Pada malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu berkorban bukan kerana harta, tetapi kerana iman. Hadirin hadirat sekalian, kurang lebih lagi 21 hari, kita akan menyambut Raya Korban, insya-Allah pada 10 Julai nanti. Para ulama telah bersepakat bahawa hukum korban ini adalah sunat muakkad alal kifayah. Maknanya menjadi suatu tuntutan kepada orang yang berkemampuan. Sunat muakkad bagi orang yang telah memenuhi 4 syarat. Pertama, dia Islam. Yang kedua, dia baligh ataupun berakal. Yang ketiga, dia orang merdeka. Dan yang keempat, ada kemampuan. Dalam kitab Al-Iqna' disebutkan, dimakruhkan seorang yang ada 4 syarat ini tapi tak melakukan korban. Sehingga kan para ulama berpegang kepada dalil man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Nabi pernah beri amaran, siapa yang ada kelebihan rezeki tapi tidak melaksanakan korban, jangan dekati tempat semayang kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Namun alhamdulillah hari ini kita melihat begitu bagus sekali sambutan daripada masyarakat tentang dalam nak melaksanakan ibadah korban ini. Cuma pada malam ini kita ingin melihat dari satu sisi yang lain. Dalam kegairahan kita melaksanakan ibadah korban, ingatlah bahawa Allah Ta'ala melihat korban kita itu bukan kepada benda yang dikorbankan. Tetapi ada lagi benda-benda lain, faktor-faktor lain ataupun IV lain yang Allah Ta'ala nilaikan daripada pengorbanan ketika kita melakukan korban. Sebab itu tuan-tuan sekalian, setiap orang yang melakukan korban pasti sangat mengharapkan korbannya diterima oleh Allah. Hanya orang yang diterima korbannya sahaja yang layak mendapat segala fadilat dan keutamaan korban. Kita selalu mendengar hadis-hadis yang diulaskan oleh para asatidzah tentang kelebihan orang melakukan korban. Tetapi semua perkara itu tidak berlaku kepada orang yang korbannya tidak diterima. Justru apakah indikator
kalau kita nak tahu bahawa korban kita diterima oleh Allah. Pertama sekali, takwa. Ini tidak ada kompromi. Nombor satu, Allah Ta'ala sendiri jelaskan adalah takwa. Sehingga kan dalam Al-Quran Allah memberitahu, daging dan darah itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini penegasan muktamad daripada Allah. Kalau nak diterima korban, mestilah dilandasi dengan ketakwaan. Tanpa ada ketakwaan, korban tidak akan diterima. Sebab itu dalam Quran, laungan dan seruan untuk kita melakukan dan menjadi orang takwa ini ada 158 ayat. Dan ada puluhan hadis-hadis Nabi SAW yang memberi guide kepada kita bagaimana nak jadi orang takwa. Banyaklah cakupan maksudnya. Takut, beribadat, tinggal maksiat, mengesakan Allah, ikhlas dan macam-macam definisi operasionalnya. Kalau tuan-tuan nak detail, saya ingat tuan-tuan baca sendiri sajalah. Karakteristik muttaqin dalam Al-Quran itu Allah simpulkan dalam 9 ayat. Yang ni saya bagi systematic literature review sajalah ya. Tuan-tuan study sendiri, ni bagi homework sajalah ya. Pertama surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Juga dalam Al-Baqarah ayat 177. Juga dalam Al-Baqarah ayat 183. Surah Ali Imran ayat 133 sampai 138. Surah Ali Imran ayat 146. Surah At-Taubah ayat 4 sampai 7. Surah At-Taubah ayat 44. Surah Al-An'am ayat 69. Surah Al-Ma'idah ayat 28. Ini baca sendirilah. Kalau kita ulas, nanti kita lari daripada topik. Ingat, redaksi ataupun cara ayat yang Allah gunakan untuk menjelaskan tentang terima ataupun tidak korban itu adalah lan yanalallah. Lan ni kalau orang yang mengaji bahasa Arab, dia adalah bermaksud tak terima sampai bila-bila. Lan, lam nun. Kalau lam alif la itu boleh terima, boleh tak terima. Bergantung pada pemboleh ubah. Tapi kalau lan itu sampai kiamat, tak akan berubah. Allah tak sudi pun memandang. Kecuali orang yang takwa. Jadi ketakwaan menjadi syarat utama diterimanya sembelihan korban. Dalam sejarah, Allah menunjukkan satu contoh. Bagaimana cerita anak-anak Nabi Adam AS. Anak-anak Adam ini korban ni ibadat paling tua di dunia. Di ibadat paling tua, nombor 1 korban, nombor 2 puasa, nombor 3 solat. Korban ini sejak daripada zaman Nabi Adam. Yang mana Habil dan Qabil, Allah rakamkan episod korban itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Cuma menarik cerita anak-anak Adam ni kalau kita baca tafsir. Dalam tafsir daripada Ibn Ishaq, dalam tafsir Baghawi, tafsir Qurtubi disebutkan, Adam dan Hawa ini, dia melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung, dapat 20 pasang. Ini baru sesuai nyanyi lagu hari-hari mengandung, memeriam, memang mengandung. Betul, mengandung kerja. Ada yang kata dia ada 25 orang anak. 24 orang lahir secara berpasangan, laki-laki dan perempuan. Kecuali seorang saja tak ada dia punya pasangan, iaitu Nabi Syith. Nabi Syith, anak Nabi Adam yang kelima. Dia lahir dengan sangat istimewa, tidak ada dia punya pair dia, tak ada pasangan dia. Ada juga setengah riwayat yang sebut, Nabi Adam dan Hawa ni ada 13 orang anak laki-laki dan 12 orang anak perempuan. Semuanya dilahir selang bunga, berurutan. Laki, perempuan, perempuan, lelaki. Laki, perempuan, perempuan, lelaki. Laki, perempuan, perempuan, lelaki. Dan begitulah seterusnya. Namun anak-anak Nabi Adam ini ramai. Cuma bagi kita, tak adalah kenal sangat dengan anak-anak Nabi Adam. Kecuali dalam eskatologi Kristian, Yahudi, dia ada agak detail sikit. Sebab itu pahaman dia lebih mendalam lagi. Anak Nabi Adam yang popular kalau dalam bagi kita umat Islam, 3 sajalah. Qabil, Habil dan Syith.
Kalau dalam eskatologi Kristian, Qabil dia panggil Cain, C-A-I-N. Kalau Habil dia panggil Abel, A-B-E-L. Kalau Sheth dia panggil Seth, S-E-T-H. Jadi Sheth dia lahir selepas Habil meninggal. Qabil lahir dulu, Habil mati dulu. Kembar Qabil namanya Iqlima. Dalam setengah riwayat sebut Kalmana. Ada sebut awan. Kalau orang putih panggil Evan. Kembar Habil namanya Labuda. Ataupun dalam eskatologi lain dia panggil Balbira. Ataupun nama yang lebih popular dan banyak digunakan oleh orang kita, Azura. Azura juga adalah nama lain kepada Labuda. Jadi ketika Nabi Adam hendak menikahkan Habil dengan Iqlima dan juga Qabil dengan Labuda, maka Qabil protes. Sebab kembar si Habil yang namanya Labuda itu tidak comel. Sedangkan kembarnya sendiri, Iqlima, cantik. Jadi timbul konflik kekeluargaan. Solusinya, berdasarkan wahyu daripada Allah, Nabi Adam telah mengarahkan kedua-dua anak lelakinya itu buat korban. Siapa yang diterima korbannya, maka dia yang berhak menikahi saudara kembar kepada Qabil. Jadi Qabil ini, dia seorang petani, crop farmer. Dia seorang petani. Dia hanya korbankan seikat gandum saja. Dan gandum yang dia pilih pula, gandum yang biasa-biasa saja. Bukanlah gandum yang grade super A apa tak ada. Yang jenis biasa-biasa. Dan Habil pula seorang penternak kambing. Ataupun shepherd lah kita panggil. Dan dia telah memilih kambing yang terbaik, kambing yang paling gemuk. Diringkaskan cerita, setelah korban dipersembahkan, Allah turunkan satu petanda berbentuk api berwarna putih dan dengan izin Allah, api itu dia bawa korban Habil dan tidak ambil korban daripada Qabil. Jadi bila dia ambil, itu tanda bahawa korbannya itu diterima. Jadi apabila korban tidak diterima, Qabil marah dan mengancam nak membunuh si Habil. Sebab dia tetap tak nak Habil kahwin dengan kembarnya yang nama Iqlima yang comel itu. Ni cerita ni macam drama pukul 10. Tapi tak. Dia cerita Quran. Tuan-tuan balik buka surah Al-Ma'idah ayat 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Panjang ceritanya. Ketika berlakulah dialog antara dua beradik itu, Habil dengan Qabil kata, aku nak bunuh kau. Habil ketika itu, dia tidak melawan. Dia serahkan dirinya kepada Allah. La in basatta ilayya yadaka lataqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka la aqtulaka inni akhafullaha rabbal alamin. Maknanya Habil ketika nak diugut, aku bunuh kau. Dia kata, kalau engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku takkan gerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sebab aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dialog. Banyaklah dialog antara dua beradik itu. Jadi ringkas cerita, matilah salah seorang. Kalau ikut dalam fahaman orang Syiah, dia mengatakan makam Habil ada sekarang ni terletak di Masjid Nabi Habil di Wadi Barada, Zabadani, dekat dengan kawasan pergunungan di Damsyik. Jadi mereka kata kuburnya pun masih ada. Tapi bagi kita orang Islam, kita tak berapa ambil berat sangat tentang isu Qabil dan Habil ini. Cuma membaca tafsir-tafsir saja. Dan itu bukan satu kewajipan untuk mengetahui. Yang penting cerita ini adalah cerita membuktikan Allah Ta'ala memang ada korban yang diterima, ada korban yang tak diterima. Kita tak tahu korban yang kita buat setaraf Habil ataupun Qabil. Kita pun tak tahu. Baik itu jangan overconfident. Aku dah buat korban, masuk surga aku ni, mati malam Jumaat. Tak, belum tentu lagi. Sebab landasan utama adalah taqwa. Landasan utama adalah pengorbanan benda yang kita paling sayang sekali. Tuan-tuan yang korban lembu satu bahagian kambing tu, tuan-tuan sayang ke tidak? Kalau tak sayang, tidak korban lah namanya. Biasa sajalah, macam bayar yuran tu sajalah.
Yuran apa tu kita punya PIBG ke yuran kelab main golf, itu ialah perasaannya. Tapi bila bayar tu sayang, oh itu yang korban. Sebab itu kalau budaya Arab, ni tempat kita tak ada budaya ini. Kalau ikut budaya Arab, mereka beli kambing 10 hari sebelum raya. Malam minggu depan ni dia beli kambing. Dia beli kambing, dia letak di rumah dia. Beli kambing paling comel. Kambing biri-biri ke apa yang comel-comel, parkingkan di rumah. Ikatkan kat laman rumah kita, kat kepala paip luar tu. Biarkan di situ. Dan suruh bibi anak kita jaga. 10 hari. Bayangkanlah anak kita ya. Selalu main telefon siang malam, tengok ada kambing jadi suka. Siap dah tahu nama, dah macam kawan. Balik sekolah, borak, boboh nama, Boboy. Dia boboh nama dah, Boboy. Suka dia rasa ada kawan. Bibi pun saya ceritalah, time kita dua pergi kerja, dia je tinggal dengan kambing tu. Memang berborak lah dengan kambing tu. Wah, bagi makan. Isteri kita pun dah start tanya apa makanan sesuai bagi kambing. Semua dah sayang pada kambing. Dia dah rasa macam family. Tiba hari raya, sanggup ke tuan-tuan nak angkut kambing untuk bawa pergi sembelih? Tak sanggup. Kita mungkin terpaksalah menyanggupkan diri. Reaksi keluarga. Anak kita memang menangis. Boboy. Rasa sebab besar dia tak pakai kambing lah rasanya. Dia sumpah diri dia tak pakai kambing. Isteri kita tak payah cerita. Daripada semalam tak bercakap. Tidur pandang dinding. Marah dia. Takkanlah tak boleh ubah langsung keputusan. Ni duniawi semua ni. Cari je lah kambing lain. Senyap je kita. Bibi tak cerita lah, meraung saja, telefon ke Lombok, menangis je. Tak apa, menangis, mengadu ke suami dia. Kita pun sebab. Pikul kambing bawa pergi masjid, menangis ni. Cakap dengan dia, sayang kau awak ni, tapi niat asal dah beli lu nak sembelih. Itu baru korban. Kita sekarang korban lembu tak kenal. Mana satu lembu tak tahu mana. Mana nak sayang ya. Buat syarat je. Jangan tak buat. Gitu ya. Sebab itulah korban ni tuan-tuan. Susah. Bukanlah susah daripada segi kos harga 700. Tak besar. Sekarang orang buat yang overseas luar negara. Afrika atau mana-mana. 400 pun boleh dapat lah. Tapi yang penting dia punya semangat ketakwaan dan keimanan. Baik itu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dia pernah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma hazihil adahi?" Apa pasal kita ni kena buat korban sembelih-sembelih ni? Apa jawapan Nabi? Ringkas saja. Kata Nabi, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini sunnah nenek moyang kita, Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kenapa Nabi kita sebut jawapan mudah saja? Ini sunnah Nabi Ibrahim. Kalau kita rujuk sejarah, manusia yang paling teruk diuji oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Sebab itu boleh dikatakan hampir keseluruhan manasik haji dan juga ritual sepanjang bulan Zulhijjah ini termasuklah korban adalah post factum kepada rangkaian peristiwa yang semuanya terjadi kepada Nabi Ibrahim. Boleh dikatakan haji itu boleh kata 100% lah aplikasi daripada peristiwa yang pernah terjadi kepada Ibrahim. Cerita korban itu sangat rapat dengan peristiwa korban Nabi Ibrahim dan anak-andanya Nabi Ismail yang direkodkan dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 107. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, jangankan kita kagum, Nabi SAW pun kagum pada dia. Dia ni satu Nabi yang jadi model lah, exemplar. Satu contoh, ikon. Nabi kita begitu mengkagumi kuatnya semangat dia mengikut segala titah perintah Allah tanpa gagal. Dan dia never say no. Nabi Ibrahim dan keluarganya sangat terkenal dengan semangat berkorban. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imrana alal alamin. Aku telah memilih keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di kalangan antara keluarga terbaik di seluruh alam semesta ini. Surah Ali Imran ayat 33. Nabi Ibrahim, kalau kita kaji sejarahnya sedikit, keteguhan tauhidnya ketika dicampakkan ke dalam api itu luar biasa.
Surah Al-Anbiya ayat 69 merakamkan peristiwa itu. Tuan-tuan baca sendirilah ya, cerita dia dihukum gitu sebab dia pergi robohkan bahala. Itu kerja Nabi Ibrahim dia zaman muda ya. Dia robohkan bahala. Dia pecahkan bahala dengan kapak. Bahala tu tempat sembahyang Namrud pula. Jadi dia pecahkan dengan kapak. Kemudian dia letak pula kapak tu pada tangan bahala yang paling besar. Pagi esok Namrud nak pergi sembahyang, tengok bahala pecah muka. Dia tanya siapa punya kerja. Maka punah sehat yang ada pun terus cocok lah. Ini Ibrahim lah punya kerja. Dia je kuat membangkang. Titah mengadap. Ibrahim ni kamu punya kerja. Bukan patik tuanku. Dia dah menipu dah. Itu yang ulama' bahas. Adakah seorang Nabi wajib bersifat sidik amanah tabligh fatanah? Nabi-Nabi tak boleh menipu. Bagaimana kes Nabi Ibrahim pernah menipu? Nabi Ibrahim nak sebut nipu kasar sangat. Berbohong. Kenapa bila Namrud tanya dia tak nak jawab? Memang patik tuanku. Tak, dia jawab. Bukan patik. Satu, dah bohong. Habis kalau bukan kamu, siapa? Ampun tuanku. Cuba tengok kapak pada siapa. Kapak tu pada patung yang paling besar tuanku. Ampun tuanku. Tuanku tengok. Ya tak ya pada patung paling besar. Ni apa ceritanya? Dia dah bohong kali kedua. Dia tambah bohong ketiga. Begini tuanku. Bahala yang besar ni, dia tengok patung yang kecil-kecil ni baru masuk. Tapi macam nak tunjuk pandai sangat. Nanti senior marah lah. Awak 41, orang dah 54 lama tak esen. Jawab potong kona apa semua. Dia cantah awal-awal tuanku. Dia dah termerang kali ketiga. Namrud rasa kena main. Kalau benda ni takkanlah dia boleh pukul yang kecil. Dia nak bergerak, nak bercakap pun tak boleh. Takkanlah nak mengetuk patung lain. Barulah Ibrahim masuk dakwah. Ampun tuanku. Kalau tuanku rasa bahala ni tak mampu buat apa-apa, sembah buat apa? Sembahlah Allah yang berkuasa. Kena checkmate. Nanti dia marah rupanya dia nak checkmate. Jadi bila Nabi Ibrahim dah naik makan haji, makan pulak 4, marahlah Namrud. Itu yang dia titah, bakar dalam. Maka ulama' bahaskan Ibrahim dia bohong, bukan bercanggah dengan sifat wajib tidak menipu seorang Nabi. Tapi muslihat untuk nak kenakan kepada Namrud. Baca sendirilah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Tapi yang nak ceritanya Nabi Ibrahim, bila dia dicampakkan dalam api. Api ni tuan-tuan bukan api kecil. Bukan api yang pengakak buat camping tu. Tak. Api besar gunung api, bukit. Sehingga dia dicampakkan ke dalam api menggunakan manjinik. Manjinik ni, kalau macam cerita kartun apa, di road runner apa tu, dia nak kejar ke binatang tu, dia pakai macam lastik, poing gitu. Terpaksa pakai manjinik. Tentera pun tak boleh nak dekat dengan api itu. Kalau kita lah ya, bayangkanlah tuan-tuan menengok api sebesar-besar itu. Kita nak cocok baksim, takut dah tuan-tuan. Matilah aku, kena demam, kena keras, baca ramai orang mati. Itu takut kita. Ada ke takutnya? Walaupun berani-berani juga. Ini nak campaklah api. Tapi Nabi Ibrahim ni tak tahulah macam mana. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi sendiri cerita. Nabi Ibrahim ketika itu dia betul-betul bergantung dengan Allah. Dan dia hanya mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu je ucapan dia. Tak henti-henti. Maknanya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku serah diri aku kepada Allah je lah. Dialah sebaik-baik wakil aku sekarang. Penolong aku sekarang. Itu je diulang-ulang. Maka lafaz inilah juga yang diucapkan oleh para sahabat Nabi ketika mereka bertolak ke medan perang Badar. Perang Badar, perang yang pertama. Ini semua tentera baru lepas habis belajar perang sikit-sikit. Tak pernah ada yang betul-betul punya perang. Tiba-tiba nak pergi perang besar. Tuan-tuan ingat tak takut? Termenung juga. Esok nak pergi perang ni macam mana kita ni? Tapi Allah rekodkan mereka mengambil semangat daripada cerita Nabi Ibrahim. Itu Allah rekodkan dalam surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka telah diberitahu oleh SB pembawa berita bahawa orang kafir musyrik telah mengumpulkan tentera yang besar untuk berlawan dengan kamu. Fakhshawhum, kamu mesti gerun melihat jumlah mereka. Ramai. Ini semua askar profesional.
Mereka dah berperang dalam banyak perang. Kamu ni semua baru habis rekrut semua ni. Macam mana ni nak perang ni dengan orang-orang yang lebih senior ini? Semua dah 50-50. Tapi apa Allah Ta'ala cerita? Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berita itu menggoncangkan mereka. Tapi sebaik saja mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menolong kami. Dialah yang sebaik-baik yang menolong, kami serahkan urusan kepadanya. Terus semangat. Dan dalam peperangan itu tentera Islam menang. Walaupun first time perang. Sebab itu Nabi Ibrahim ni dia jadi ikon. Campak lapi ni takut tuan-tuan. Tapi dia steady je. Steady je. Yang kedua, kata para ulama, Nabi Ibrahim ni, dia mampu menjalankan titah perintah Allah walaupun benda itu impossible. Impossible pada akal. Wa idzabtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah dengan beberapa perintah dan dia menyempurnakannya. Surah Al-Baqarah ayat 124. Apakah beberapa perintah yang dia berjaya sempurnakan? Kata Ibn Jauzi dalam tafsirnya, Nabi Ibrahim telah diperintahkan menjaga 10 jenis kebersihan. Yang pada zaman itu belum pernah ada orang kena jaga 10 kebersihan ini. Iaitu 5 kebersihan duduk pada bahagian kepala, 5 lagi duduk pada bahagian badan. Iaitu 5 di kepala, dia dikendaki trim misai. Zaman itu agak misai orang sampai ke bawah agaknya. Tak ada arahan supaya nak kena proper sikit. Nabi Ibrahim orang pertama, trim misai. Yang kedua, kerak berkomor. Yang ketiga, masukkan air ke dalam hidung. Yang keempat, gosok gigi. Yang kelima, sikat rambut. Bagi kita tahun 2022, alah setakat 5 tu benda lah payah sangat. Berkomor, hirup air hidung, gosok gigi, sikat rambut, potong misai. Zaman itu bukannya zaman moden. Nabi Ibrahim ni jaraknya begitu jauh. Nabi Ibrahim wafat 2335 tahun sebelum Nabi hijrah. Nabi dengan kita tu dah 1000 tahun dah. Dia tu memang otai betul. Zaman itu tak ada teknologi, tapi dia never say no. Dan ada 5 kebersihan yang dia dikendaki jaga pada bahagian badan. Potong kuku, potong bulu kemaluan, berkhatan, cabut bulu ketiak dan cuci tempat buang air. Zaman itu. Kalau kita tengok ya, Nabi Ibrahim, dia disuruh berkhatan atau bersunat. Zaman itu tak ada orang bersunat. Nabi Ibrahim orang pertama. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia cerita, pernah Nabi cerita pada sahabat. Nabi tanya, kau tahu tak Nabi Ibrahim sunat umur berapa? Sahabat kata tak tahu. Nabi cerita, ikhtatana Ibrahim alaihi salam ba'da 80 sanatan. Nabi Ibrahim dulu bersunat umur 80 tahun. Ketika arahan diterima, umurnya dah 80. 80 ni by right tuan-tuan. Dia boleh je buat surat rayuan, pelepasan, pengecualian. Warga mah. Saya ingat orang 80 pakai sangat ke? Tak pakai ingat tak? Contoh, bukan orang sini cerita tempat lain. 70 tak berapa nak lah, 80. Tak tahulah kok ada, tahniah lah kita ucapkan. Buat hiasan je. Ni cerita je, saya tak tahu kok benda tak sampai umur itu lagi. Minta maaf lah kau dia kecil hati. Tapi logiknya begitulah, kita macam-macam masalah prostat lah itu tak ada mikir, benda-benda tak ada nak fikir. Jadi, ya dia boleh je buat rayuan, warga mah. Malam buat, ya Allah saya ni dah 80, sunat pun serupa tak sunat je, lebih kurang. Boleh tak ada pengecualian. Anak saya akan sunat. Contoh begitu tak? Tak. Ibrahim sunat. Beres apa? Sunat je. Dia tak ada nak tanya-tanya lah. Sahabat tanya sunat kat mana? Zaman itu Tok Mudim bukan profession yang wujud orang tak sunat. Nabi kata dia sunat seorang. Sunat guna apa? Kata Nabi, waqtatana bil qadumi. Dia bersunat seorang guna kapak. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan dengar pun ngeri tak? Sebab itu dia sembelih Ismail tu biasa je bagi sembelih hak dia tu lagi ganas lagi. Ha itu dia sendiri yang masa.
Bayangkan, tapi yang kita nak ambil pelajaran, they never say no. Beres boh. Dia korban apa saja. Dia tak kira apa. Dia tak jadi masalah bagi dia. Tapi Nabi Ibrahim ni walaupun 80 tu tidak tua bagi dia sebab dia wafat umurnya 175. So 80 tu muda lah sebenarnya. Inilah Nabi Ibrahim. Cuma dalam kitab Taurat disebutkan Nabi Ibrahim bersunat umur 99 tahun. Lagi senior lagi lah. Kalau Nabi Ismail disebutkan umur 13 tahun. Dalam eskatologi kita tak disebutkan Nabi Ismail itu bersunat bila. Dan inilah yang Nabi respect sangat kepada Nabi Ibrahim. Kata Abu Hurairah, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal-ihtidad, wa natful ibti, wa qasus syarib, wa taqlimul asfar. Mana-mana orang yang dia normal punya orang, dia mesti ada buat 5 perkara. Bersunat, cukur bulu kemaluan, cabut bulu ketiak, teri misai, potong kuku. Ini manusia normal. Kalau tak buat 5 perkara ni, something wrong. Kena makan ubat lah. Macam mana awak tak potong kuku? Something wrong. Yang hadis riwayat Bukhari. Nabi Ibrahim juga kata ulama, kepatuhannya kepada Allah tidak ada tolok bandingannya. Hingga kan dia sanggup menyembelih anaknya walaupun arahan itu datang dalam bentuk mimpi saja. Dia wahyu ni, dia ada SOP dia. Wahyu ni dia ada standard juga. Tuan-tuan, kita orang kerja kerajaan naik pangkat, surat mesti ada lilin. Dia ada kaedah-kaedah juga. Bukan boleh main WhatsApp-WhatsApp, okey, you naik pangkat lah 54 esok. Mana boleh begitu? Dia ada cara dia. Kita kena panggil, ambil surat, kadang MB bagi, kadang SF bagi. Ada protokol. Nak dapat berita, apatah lagi wahyu, ada protokol. Sebab itu Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu, dia pernah tanya kepada Nabi, ya Rasul, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimanakah prosedur wahyu diturunkan kepadamu? Nabi jawab, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Nabi kata, wahyu ni ada macam-macam pesen. Ada masa dia datang dalam bunyi gemerincing loceng. Dan cara ini sangat berat untuk aku. Sehingga aku nak menerima tu berpeluh-peluh. Nak menerima. Walaupun dia bunyi dalam bentuk bunyi loceng saja. Ada masanya ahyanan yatamatsalu lil malak. Ada masa malaikat datang menyerupai lelaki. Fayukallimuni fa'i ma yaqul. Dia bercakap, aku faham. Aku bercakap, dia faham. Jadi wahyu ni dia ada standard dia. Maknanya mimpi mungkin SOP yang lah-lah sekali je. Sebab itu Nabi terima wahyu berat. Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil barad. Saya pernah tengok Nabi terima wahyu ketika winter, musim sejuk di Madinah. Tuan-tuan yang pernah ke Madinah, Madinah kalau sejuk. Belah-belah dia punya sejuk dia kalau malam. Fayafsimu anhu wa inna jabinuhu la yatafassadu araqa. Tapi dalam keadaan sejuk itu aku tengok dahi Nabi berpeluh-peluh, bercucuran peluh. Sebab itu hargailah wahyu. Nabi kita terima bukannya macam dapat mesej dalam WhatsApp group. Dah, itu boleh sambil baring-baring je baca mesej. Nabi terima perit. Maka dalam kes Nabi Ibrahim, dia tidak terima dalam bentuk bunyi loceng. Dia tidak terima dalam bentuk datangnya Jibril memberitahu ente mesti mau sembelih anak. Tidak. Tapi dia bentuk mimpi saja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, malam tadi Abah bermimpi semelih kamu, maka apakah pendapatmu? Ini Nabi Ibrahim. Tapi ada juga syarahan yang saya pernah dengar di Mesir, tapi tak tahulah betul ke tidak. Nabi Ibrahim ni Allah uji sembelih anak sebab dia terlepas cakap. Ni cerita saya tak tahulah. Citationnya tak ada, tapi cerita saya dengar di ceramah di Mesir. Ada syekh tu cerita Nabi Ibrahim ni masa muda, dia tak ada anak. Dia lama tak ada anak. Jadi dia tak expect pun ada anak. Sebab
suami isteri, kita orang lelaki tak ada masalah. Orang perempuan, dia ada satu had, kilang untuk dia nak baby maker tu, dia ada had dia juga. Sampai umur tertentu dia dah tak boleh dah. Dia panggil menopause. Tapi bagi orang lelaki-lelaki, dia tak ada menopause. Sebab lelaki-lelaki ni menopause. Lagi boleh sebut pisang, bolehlah dia beranak lagi. Tu syarat tu kata orang tua. Kalau tuan-tuan boleh sebut pisang, bolehlah ada anak. Kalau tak payahlah sebut pisang. Tak payah. Pakcik sebut pisang. Pisang tak ada lah tu. Pisang cheese goreng. Oh, itu boleh lagi tu. Semangat lagi. Jadi Nabi Ibrahim pun dia tak expect isteri pun dah tak boleh apa-apa lagi. Jadi dia ni banyak kambing. Banyak haiwan ternakan. Tiap-tiap tahun buat korban. Sebab korban ni ibadat tradisional sejak daripada Adam lagi. Dia pun buat korban. Sampai ada orang puji dia. Wah, hebat bos kita. Tak kedekut langsung. Berpuluh ekor sembelih. Tuan ni tak sayang ke kambing-kambing ni? Dia terlepas cakap. Aku ni jangankan kambing. Kalau kau ada anak, Tuan suruh sembelih, aku sembelih. Dia cakap dia tak ada anak. Dan dia tak jangka pun dia akan dapat anak. Sekali dapat. Pulang paku buah keras lah. Boleh kau sembelih? Beres boh. Nak dapat tu dah lah susah. Dia never say no. Itulah Nabi Ibrahim. Yang keempat, kata ulama' Nabi Ibrahim ni, dia diberikan arahan-arahan yang bukan bidang kepakaran dia pun. Tapi dia buat je. Contoh, dia diminta oleh Allah supaya menyampaikan seruan haji. Yang mana seruan ni Allah perintahkan mestilah didengari oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk seru orang datang buat haji di Mekah. Surah Al-Hajj ayat 27. Dan Nabi Ibrahim never say no. Dan tak adalah dia kata, saya nak panggil macam mana? Sini pun tak ada orang. Mekah mana ada orang? Kalau zaman kita sekarang ni mungkinlah logik. Ada WhatsApp group, ada Telegram, ada macam-macam. Dia beres boh, beres je. Depan Jabal Kubih dia panggil. Woi, marilah pergi haji. Oi. Dia buat je. Allah suruh buat Kaabah, dia buat je. Tak adalah dia kata, saya bukan dalam bidang kejuruteraan, saya memang tak reti langsung. Tak, dia buat je. Dia bukan arkitek, dia bukan engineer. Itu yang sengit-sengit Kaabah tak betul itu. Dia never say no. Ni perangai Nabi Ibrahim. Apa lagi? Allah uji Nabi Ibrahim ni, sabar dia luar biasa. Nabi Ibrahim ni hidup berpoligami. Tuan-tuan sini kalau malam ni ada yang sedang berpoligami dan sedang termenung memikirkan masalah rumah tangga. You are not alone. Sejak pada zaman Nabi Ibrahim lagi benda ni ada masalah. Nabi Ibrahim poligami. Nabi Ibrahim pun poligami setakat Haji Ibrahim lagilah pening kepala je. Apatah lagi Mat Ibrahim lagilah peningnya. Nabi Ibrahim pun pening. Tak, Nabi kita pun poligami ada isu dalam isteri-isteri dia. Tapi forum lain lah cerita lari tajuk kan. Nabi Ibrahim ni dia poligami. Dia isterinya kan Sarah dan juga Siti Hajar. Kita tahulah sejarah dia. Dan dia tambah pula isteri dia yang ketiga, tapi ni jarang bagi kita orang Islam jarang mendengar cerita ini, iaitu isterinya bernama Qanturah ataupun Keturah. Keturah ni bagi kita orang Islam kurang sikit pendedahan tentang kisah Keturah ini. Tapi rakan-rakan kita penganut Kristian, dia orang kenal dengan Qanturah ni. Sebab dalam Genesis chapter 25 verse 1 sampai 5 gitulah, King James version ada dicatatkan, and again Abraham took a wife and her name was Keturah, and she bare him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah. Dia Nabi Ibrahim lepas daripada kematian Siti Sarah, dia telah berkahwin dengan Qanturah. Dan dia dikurniakan 6 orang anak laki-laki, Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Dan 6 anak Nabi Ibrahim inilah yang jadi ketua puak-puak di selatan dan juga di timur. Dan daripada anak-anaknya 6 orang inilah melahirkan atau memulakan nenek moyang kepada bangsa Melayu. Ini saya tak boleh cerita lebih, akan bertanjak pula tuan-tuan lepas ni sekarang. Panjang cerita, hilang kopiah pakai tanjak pula sekarang. Siap bawa kerih datang masjid. Ini lab forum lain lah cerita. Itu yang kata ada darah Nabi Ibrahim. Dia ikut
Keturah, bukannya Hajar ataupun Siti Sarah. Panjanglah ceritanya. Jadi poligami Nabi Ibrahim ni memang ada problem. Dia sebab asal poligami itu kerana Sarah ni tak ada anak. Dan dia tak ada anak sebab dia dah tua. Dia dah tak boleh nak proses baby itu, tak ada lagi dah. Dalam tafsir Jalalain, ketika mengulas surah Az-Zariyat ayat 29, disebutkan faktor utama Sarah tak ada anak sebab dia tua. Dan bukan Allah sebut, dia sendiri yang mengaku. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ أَقِيمٌ. Ketika dua malaikat datang bawa berita perkhabaran bahawa puan ni sedang mengandung, فَسَقَّتْ وَجْهَهَا. Siti Sarah tampar muka dia, tak percaya. Dia tampar. Takkanlah saya mengandung, dah tua dah. وَقَالَتْ عَجُوزٌ أَقِيمٌ. Katanya, mana mungkin, saya ajuz, saya sudah tua mah. Dia sendiri ngaku dia tua. Dan dia tambah satu lagi, Aqim. Apa makna Aqim? Mandul. Saya confirm mandul. Surah Az-Zariyat ayat 29. Tapi ialah Allah Ta'ala, kalau benda yang impossible boleh je jadi possible, tak ada masalah. Jadi Siti Sarah pun dapatlah mengandung. Jadi dalam proses-proses itu, tak dapat anak semua, Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Jadi berlakulah konflik sampai Siti Hajar ni terpaksa diasingkan, bawa kerana selalu ada pertelingkahan dengan Siti Sarah. Dia poligami, duduk dekat-dekat, memang problem lah. Tuan-tuan kalau nak poligami boleh, seorang di Shah Alam, seorang di Lombok. Itu okey, jauh kan betul. Kalau seorang di Shah Alam, seorang di Seri Muda, tak payahlah tuan-tuan buat pening kepala. Seorang lorong sebelah ni. Dia baru kita beritahu dah, ni ada lorong sebelah ni, leceh betul, dia nak menipu langsung. Kalau jauh-jauh tu boleh, kalau bohong-bohong, Piramli kata tak apa bohong untuk nak bohong gitu. Apa sebab dia hantar Siti Hajar ni keluar? Yang ini saya ingat kita akan ulaskan selepas ini, sebab saya ingat kita beri dulu laluan kepada azan Isyak. Lagi 4 minit lagi? Belum lagi. Kejap lagi kita akan beri laluan kepada azan Isyak. Cerita Siti Hajar ni tadi, dia ditinggal suami. Nabi Ibrahim bawa dia tengah padang pasir. Tinggal dia tengah padang pasir. Padang pasir itu sekarang adalah Mekah. Tapi Mekah tidak serupa sekarang. Mekah masa itu tak ada apa benda langsung. Jadi dia pun tinggalkan. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan zuriat keturunanku di lembah ini yang tidak ada pokok pun padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Surah Ibrahim ayat 37. Ketika dia tinggalkan Ibrahim dan juga Nabi Ibrahim tinggalkan Ismail dan juga Siti Hajar dua beranak. Dia tinggal di belah begitu. Siti Hajar pun protes. Bang, abang nak tinggal kami begini je ke? Nabi Ibrahim yang berjalan, tak U-turn pun. Dia buat tak tahu ya. Siti Hajar tanya sekali lagi, bang, saya tanya, takkan nak tinggal saya begini je? Anak ni nak menyusu, mana nak cari apa semua begini? Dia tanya, kebajikan, kemah tak ada, pokok tak ada. Nabi Ibrahim buat bodoh, jalan. Masuk kali ketiga Siti Hajar ni cerdik, ni puan-puan kena ambil pelajaran. Dia tukar format soalan. Abang, Allahu amaraka bihadha. Abang, adakah Allah yang perintahkan abang tinggalkan kami? Barulah Nabi Ibrahim pusing. Allah yang perintahkan aku dan jangan tanya kenapa. Aku tak pernah kata tidak dengan arahan Allah. Lalu kata Hajar, tak apalah bang. Kalau Allah yang perintahkan, nescaya Allah akan jaga kami. Abang pergilah. Ini kalau isteri kita dapat perangai Siti Hajar begini, Allah lega kita tuan-tuan. Nak pergi ride motor senang, nak pergi kemah senang, nak mancing senang. Tak payah nipu, tak payah apa, Allah senang. Main golf pun senang. Semua senang lah. Sekarang susah sikit lah. Sebab dia dah jadi Menteri Pertahanan. Saya nak tahan je tak bagi keluar. Susah betul. Ni tuan-tuan lepas pergi masjid ni pun mujur ni. Tak tahulah berapa borang isi ni nak keluar rumah ni. Kena isi borang juga ya. Borang kebenaran keluar malam. Susah. Sebab itu puan-puan janganlah sekat sangat. Boleh sekat tapi soalan tu biar macam Siti Hajar sikit. Dia asyik keluar mengetih je. Puan-puan tanya, abang ni keluar Allah ke yang arahkan?
Biar dia pening kepala menjawab. Abang dah pejabat sampai ke maghrib balik malam ke 10. Allah hajar ke keluar gini. Biar dia pening nak jawab. Takut dia jawab macam Nabi Ibrahim. Allah yang perintah ke padan muka perempuan. Perempuan jawab ya, yalah Allah jaga kami. Mudah-mudahan. Ini isteri mati malam Jumaat ni. Kalau ini bagus betul. Tapi cuba kita lihat. Nabi Ibrahim AS disebabkan dia ni taat kepada Allah. Semua anak-anaknya jadi orang belaka. Semua jadi orang. Tidak ada Nabi dan Rasul selepas era Nabi Ibrahim kecuali Nabi dan Rasul itu mesti keturunan dia. Apa sebab? Berkat dia sabar dengan ujian daripada Allah. Dah masuk Jadi kita akan berehat dulu seketika. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung sedikit lagi ceramah kita berkenaan berkorban bukan kerana harta tetapi kerana iman. Sebentar tadi kita telah bawakan secara umum bahawa korban yang terbaik adalah korban benda yang kita paling sayang sekali. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS sentiasa dijadikan satu contoh oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling berani melakukan apa juga perintah Allah tanpa gagal. Nabi kita memang respect betul Nabi Ibrahim. Maka diminta untuk umat dia dalam semayang, selepas dalam tahiyat, selepas daripada selawat pada Nabi kita, salawatlah juga pada Nabi Ibrahim sebagai tanda penghargaan dia adalah ikon yang terbaik. Maka pengajaran untuk kita adalah sekiranya kita nak korban kita ini diterima oleh Allah atas dasar iman dan juga takwa. Nombor satu, tak boleh tidak mesti ada takwa. Bagaimana apa makna takwa dalam korban? Kata Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, basic untuk orang yang tak nak jadi orang yang nak jadi orang takwa adalah mesti tawaduk. Jadi nombor satu, jangan sombong. Kita berapa banyak pun lembu yang kita korbankan, berapa ekor kambing pun yang kita buat, jangan sombong. Sebab sifat ahli neraka kata Nabi ada 3. Utul, jawaz, mustakbir. Ini hadis Bukhari Muslim. Sifat pertama, utul. Dia suka bertengkar. Favorite dia, bertengkar, berkelahi. Komen dia suka berkelahi, bercakap dia suka berkelahi. Yang kedua jawaz. Jawaz ni berlagak. Dan yang ketiga mustakbir, sangat sombong. Dan Allah sangat benci kepada manusia-manusia yang sombong. Jangan kita sombong. Sebab itu kalau kita lakukan korban nanti, buatlah korban itu dengan ikhlas. Datangkan rasa sayang kepada haiwan itu sehingga rasa sedih nak berpisah dengan haiwan. Itu korban yang bagus. Tak ada langsung rasa nak nyombong, nak cerita ke orang. Tengok lembu aku besar. Lembu kau, jangan mana-mana itu sombong namanya. Hatta kita ketika nak menyembelih korban itu sendiri pun, jangan kasar-kasar. Mesti ada tawaduk, lemah lembut. Bayangkanlah, Nabi pernah sebut, Inna Allaha kataba alaikumul ihsan ala kulli syai'. Allah suruh kita ini jadi orang baik dalam semua perkara. Hatta fa iza qataltum fahsinul qatlah. Hatta kalau engkau membunuh pun, bunuhlah dengan cara yang sopan. Wa iza zabahtum fahsinu zabhah. Kalau engkau sembelih pun sembelihlah dengan cara yang baik. Maknanya tak boleh keras, kasar, sombong, tak boleh. Ini hadis riwayat Muslim. Maka kalau dengan lembu tu pun kita tak boleh kasar, apatah lagi sesama manusia. Jadi nombor satu, takwa. Nombor dua, kata ulama, korban yang diterima adalah daripada golongan al-mukhbit. Apa erti al-mukhbit? Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah Ta'ala ada sebut di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Bagi tiap-tiap umat, aku syariatkan mereka menyembelih korban dengan menyebut nama Allah dan bersyukur atas kurniaannya. Dan berikanlah berita gembira kepada mukhbitin. Surah Al-Hajj ayat 34. Apa makna al-mukhbit? Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, dia ada membahaskan panjang lebar al-mukhbitu ini. Kata dia sifat al-mukhbit ada 4.
Ini kita kena ada sifat ini. Pertama, wajalul qulub inda zikrillah. Bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Ini sifat orang mukhbit. Ada atau tidak pada kita? Tak ada, tak apa. Tengok yang kedua. Yang kedua kata dia, as-sabru alal adha fi sabilih. Dia bersabar di atas ujian dan bersabar dengan kesakitan. Ada pada kita? Kalau ada, alhamdulillah. Maknanya orang mukhbit ni orang sabar. Senang cerita sabar. Dia sakit, misalnya kanser, 3 serangkai, dia relax saja. Dia tak adalah nak, ya Allah, why me, ya Allah, why me, saya muda lagi, why me, ya Allah. Tak ada why me. Sebab dia tahu kalau dia tanya kepada Allah, why me pun Allah akan jawab, why not. Ya. Why not? Apa aku tak boleh uji engkau pula, apa specialnya engkau ni. Jadi dia melantaklah sakit-sakitlah, enjoy life, pergi masjid, buat happy sudahlah. Ini orang mukhbit. Yang ketiga, iqamatus solah, orang yang jaga semayang. Ada tak kita kriteria ketiga ni? Kalau ada, alhamdulillah. Yang keempat ni payah sikit. Al-infaq min rizki. Suka berinfak daripada rezeki yang dia miliki. Jadi kalau ada 4 sifat ini, kata Ibn Ashur, adalah orang yang mukhbit. Orang yang mukhbit ni, kriteria utama diterima korban mereka. Kriteria utama. Selain bertakwa, yang kedua mukhbit. Yang ketiga, kata ulama, korban ini sebenarnya, hakikatnya ritual korban bukan kita sembelih binatang. Tetapi kita menyembelih sifat binatang yang ada pada kita. Jadi tuan-tuan nanti hari korban, masa tengok Tok Imam menyembelih tu, tuan-tuan jangan pandang lembu tu. Tuan-tuan pandang perangai kita buruk-buruk ni tengah disembelih. Atau kalau kita sendiri yang sembelih, kita niat, ya Allah, ni sembelihkan engkau, ya Allah. Tapi kau buanglah perangai-perangai binatang pada diri aku ni, ya Allah. Itu falsafah utama korban. Bukan menyembelih lembu. Tapi membuang sifat lembu yang ada dalam diri kita. Manusia ni, dia asalnya makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia ini, ciptaan aku yang terbaik. Desain terbaik, teknologi terbaik. Masterpiece. Tapi manusia ni dia tak jaga diri dia. Lama-lama dia terjerumus dalam sifat kebinatangan. Sama ada tuan-tuan suka ataupun tidak, dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada 7 jenis binatang yang sifatnya dimiliki oleh manusia. Dan 7 binatang inilah kita nak sembelih ketika hari korban nanti. Apakah sifat binatang pertama yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang merupakan sifat manusia? Pertama Allah Ta'ala sebut ada manusia perangainya umpama anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Dan kalau kami kendaki, kami tinggikan darjatnya dengan ayat itu. Tapi mereka cenderung kepada dunia dan suka mengikut hawa nafsu. Famazaluhu kamasalil kalbi. Dan mereka itu seperti anjing. Allah Ta'ala ada sebut yang pertama, manusia perangai seperti anjing. Surah Al-A'raf ayat 176. Apa makna manusia seperti anjing? Apa sifat utama seekor anjing? Setia. Setia, taat, patuh, tunduk. Tapi anjing, dia tunduk, patuh dan setia kepada sesiapa sahaja yang boleh beri dia makan dan minum. Walaupun orang tu jahat. Ini perangai anjing. Kan ramai orang pesen begini. Dia panggil abon. Asal bayar on. Asal bayar on. Ini anjing namanya. Tak ada prinsip. Orang tak ada prinsip ni anjing je. Dia jaga rumah tokek dia. Datang perampok, dia marah. Dia setia dengan bos dia. Tiba perampok tu beri makan. Tak pun nak dengan perampok. Ini anjing. Saya ingat dalam dunia kita ni ramai je perangai anjing gini. Jenis sana makan, sini makan. Orang macam ni, hari korban esok dia kena tengok lembu tu dia kena niat. Ya Allah, buanglah perangai anjing aku selama ni. Aku makan semua, pukul keliling makan. Tak boleh begitu, kena ada prinsip lah. Biar lapar tak apa, prinsip jangan jual. Dia jenis anjing tu lah. Ni bukan cerita orang, cerita kita. Kita pasal begitu juga.
Jangan. Ini sifat pertama manusia. Kata Allah dalam Quran, perangai serupa anjing. Sifat kedua Allah Ta'ala sebut dalam Quran, manusia ni binatang yang ada dalam diri dia, binatang ternak. Dia beza ya, binatang ternak dengan binatang peliharaan. Lembu dengan kucing siam, beza. Walaupun dua-dua tu binatang. Apa sebab? Kerana haiwan peliharaan, nilainya pada keistimewaan dia. Ada kelebihan. Kucing siam harga mahal sebab dia istimewa. Ikan arowana mahal sebab dia ada istimewa dia, nilai, value dia. Tapi haiwan ternakan ini, harganya terletak pada berat dia je. Pada berapa kilo dia saja. Dia lembu ni, ni kita nak buat korban ni, ramai orang study lah. Lembu ni ada. Lembu ni tuan-tuan, dia ada grade juga. Macam penjawat awam jugalah. Ada grade 41, 44, 48, 54. Lembu dia ada grade. Dia ada triple A, dia ada double A. Dia ada grade dia juga. Macam mana kita nak grading kepada lembu? Grade lembu ni ikut berapa berat karkas dan berapa berat hidup. Kalau lembu yang grade triple A, ini biasanya 270 kilo ke atas. Berat karkas dia antara 141 sampai 161 kilogram. Kemudian bawah sikit grade double A, bawah sikit grade A, bawah sikit grade B, bawah sikit grade C. Grade C ni 180-200 kilo berat hidup. Kalau berat karkas 70 hingga 80 kilo. Jadi nilai haiwan ternakan terletak pada beratnya saja. Beza dengan kucing. Kucing siam tak berat tapi harga mahal. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada manusia perangai serupa binatang ternak. Tapi bukan bagai binatang ternak. Lebih teruk dari binatang ternak. Oh, itu kasar ayat tu. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Ta'ala sebut, aku jadikan neraka Jahanam ni penghuninya ramai manusia dan juga jin. Yang mana mereka ini lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak mahu mengerti. Ada hati, tak ada hati perut. Kemudian, dia ada mata. A'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak nak melihat. Beza ya, ada mata tak sudi melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi buat-buat pekak. Ni orang jenis kedalui tuan-tuan. Dia macam tak ada otak. Nak masuk simpang tak bagi signal. Orang tunggu berjujuk kereta nunggu. Ingat dia nak straight. La ilaha illallah. Tengok menona sengih. Kona. Orang sumpah 5 kereta sumpah ke dia. Dia macam tak ada akal. Macam tak ada akal. Sebab itu Tuhan sebut orang macam ni. Ulaika kal an'am, mereka ni lah perangai seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 179. Maka di saat kita menyembelih haiwan korban, lembu nanti, ingatlah juga, ya Allah, sembelihlah juga perangai-perangai lembu yang ada pada aku. Lembak, terhege-hege, ngunyah siang malam, pagi petang. Buanglah sifat lembu. Jalan pun Allah. Tengok lembu jalan. Tak cergah langsung. Pandang kiri kanan. Dia melentah, dia main bodoh je lalu. Langgar dia lori, mati langgar dia lori. Sian. Dia tak tahu apa. Jangan kita perangai itu. Sembelih sifat lembu. Dia ada banyak lagi perangai binatang dalam Quran. Tapi takut tuan-tuan kan tak tidur malam. Pula mikir banyak. Tu perangai binatang pada aku ni. Saya bagi homework sajalah. Perangai ketiga, perangai beruk. Ada surah Al-Baqarah ayat 65. Manusia perangai beruk. Ini tuan-tuan ulas sendiri je lah nanti. Yang keempat, ni kasar sikit ayat yang kena sebut. Perangai babi. Ada surah Al-Ma'idah ayat 60. Memang kalau kita nyumpah orang, dia ni perangai macam tu, memang betul. Dalam Quran pun sebut. Ada manusia perangai macam babi. Yang kelima, perangai macam labah-labah. Surah Al-Ankabut ayat 41. Al-Ankabut kan buat sarang. Dan disangka sarang dia tu best sangat. Kita buka pintu hancur sarang dia. Mana ada orang dia confident dengan perniagaan dia, kekayaan dia, harta dia. Dia rasa dia best.
Dia rasa dia segala-galanya, dia dah jadi Insta famous, dia dah jadi follower ramai. Tunggulah esok aku buka pintu. Habis kau punya empire, labah-labah kau tu akan hilang. Tapi labah-labah dia confident, labah-labah. Tuan-tuan baca sendirilah dalam surah Al-Ankabut ayat 41 tu, labah-labah sangat confident bahawa dia punya sarang dia tu terbaik sekali. Sebab dia buat dengan teliti. Dia pergi kursus jugalah. Dia pergi kursus macam mana nak develop dia punya web dia tu. Tapi Allah lagi kuasa lah. Ini perangai labah-labah. Overconfident. Ada Allah Ta'ala sebut manusia perangai macam nyamuk. Surah Al-Baqarah ayat 26. Apa sebab manusia macam nyamuk? Bacalah sendiri malam akan balik masjid baca. Al-Baqarah ayat 26. Dan ada manusia perangai Allah Ta'ala sebut perangai keldai. Donkey, keldai. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Jadi semua binatang-binatang yang Allah Ta'ala sebut kita dalam Quran ini yang nak kita sembelih satu-satu ketika raya korban. Dan ini adalah ketakwaan. Apa yang mustahak hadirin hadirat sekalian? Yang Allah mahu kita lakukan ataupun Allah hendak daripada kita ketika korban itu, saya ringkaskan 3 perkara saja. Pertama, keikhlasan. Yang kedua, niat yang baik. Yang ketiga, ihtisab. Ikhlas dalam arti kata tidak nak menunjuk-nunjuk. Upload Instagram apa, TikTok silakan, tak ada masalah. Nak menunjukkan bahawa saya boleh, kenapa anda tak boleh, begitu je lah. Nak ajak orang yang kedekut supaya buat korban. Tapi jangan action sangat. Itu saja nak jagalah. Keikhlasan tu kena betul. Niat yang saleh, mana niat kita nak memberi makan kepada orang yang memang susah. Ramai sekarang ni kita gelandangan ada, golongan rentan ada, golongan macam-macam. Nak bagi dia, bagi makan daging. Macam Masjid Puncak Alam ni tak ada masalah sebab dia keliling dia qaryah, mana orang kita duduk. Macam kami Masjid Negeri Pahang, kami tak ada qaryah, kami duduk tengah bandar. Keliling kami tu padang MPK dan kedai-kedai. Jadi bila time korban, yang ramai datang memang warga asing lah. Bangladesh, Nepal, semua tunjuk kad UNHCR. Bukan nak ambil daging, tunjuk kad juga. Ambil lah, tunjuk kad, bukan nak daftar. Dia ramai orang susah. Ketika itu kita rasakan bahawa ini orang memang tak pernah makan. Betul lah. Dia kesian. Macam kita susah-susah pun ada NGO yang santuni. Macam geng-geng kalau banjir, Pahang kan selalu banjir. Datang NGO, dia punya bawa makanan, bawa apa, luar biasa sekali. Jadi ramai yang santuni. Majlis agama pun ada menyantuni asnaf. Tapi kadang warga asing, pekerja-pekerja asing, kontrak yang duduk di rumah-rumah kontrak tu, memang jarang kan merasa daging-daging ni. Jadi bila kita beri tu, kita tengok cara dia terima tu, dia punya appreciate tu lain. Macam orang kita, bukan dia tak hendak. Dia kata, daging lagi ke? Dia macam ke kita tu yang jadi malas nak menghantar tu. Sebab tadi grup lain dah hantar. Bila kita hantar, daging lagi ke? Ya, daging. Ni mana pula ni? Kami dari NGO ni. Tadi dah dapat dah. Tak apalah, tak apa. Yang ni part mana ya? Dia tanya part mana. Kalau ada rimau menangis, sedap. Dia order pula rimau menangis. La ilaha illallah. Dia tak tahu kita dah sapu dah. Rimau menangis apa-apa. JK sapu dulu. Dia rimau menangis ni, tuan-tuan kena cari esok. Pergi datanglah buat kerja di masjid. Tunggu di rumah tak dapat. JK je sapunya. Dia rimau menangis tu memang part yang mana rimau menangis nak dapat. Sebab dia part yang susah nak dicapai oleh rimau. Itu dia panggil rimau menangis. Rimau paling geram nak dapat part tu. Dia belakang-belakang sikit tak lembu tu. Memang payah. Tuan-tuan kat kedai payah nak cari rimau menangis. Susah. Dia ada orang kita siap tanya, ada rimau menangis. La ilaha illallah. Hantar ke Bangladesh nak tahu. Dia punya syukur. Jadi niat kita nak menolong. Dan yang ketiga, ihtisab. Ihtisab ni kata ulama', kita membilang-bilang fadilat pahala ganjaran. Boleh dibenarkan. Jadi kita buat korban, aku dah buat masjid Puncak Alam sekian. Mudah-mudahan dapat pahala. Aku buat masjid Kota Kemuning ke mana. Kita ngira pahala, tak ada masalah. Moga-moga apa yang kita bahaskan dan ceritakan pada malam ni memberi manfaat kepada kita bersama. Kita berdoa kepada Allah, korban kita pada tahun ni, walau tidak sesempurna adanya, dapatlah diterima oleh Allah, walaupun satu bahagian. Tapi kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, janganlah satu bahagian, buat seekor. Seekor lembu mahal sangat, seekor kambing. Seekor kambing lebih afdal daripada satu bahagian lembu. Harga tak jauh lagi sangat, tapi fadilat lebih. Kerana seekor kambing, itu ittiba' sunnah Nabi SAW. Nabi dia
tiap-tiap kali korban dia sembelih kambing. Seekor. Jangan pula satu bahagian kambing. Dhaif sangat. Kambing pun nak pecah 7. Itu asnaf namanya. Tak payah je buat korban ke duduk dalam rumah tunggu daging. Kambing kena seekor lah. Tak boleh satu bahagian pula. Jadi kalau ada yang mampu, buat seekor kambing. Adalah kriteria-kriteria kambing yang pahala berganda-ganda, bertanduk, ada kulit putih. Itu boleh belajar dengan ustaz-ustaz kita. Saya kira sekadar itu. Moga ada manfaat sembang-sembang pada malam ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah perangai kami dan amalan kami. Luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat sampai pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.